hadirin satu Kementerian Pendidikan Malaysia yang berbahagia Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Asma binti Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, yang berbahagia Datuk Haji Muhlis bin Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik, yang berbahagia Datuk Amir bin Muhammad Nur, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, yang berbahagia Datuk-Datuk Datin-Datin, Pengarah bahagian, Ketua Jabatan, Tuan-tuan, Puan-puan, hadirin dan hadirat warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. The most gracious and the most merciful, show us the straight way. Glory to Allah. Selawat dan salam kata Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran kita dapat menjayakan Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Pendidikan Malaysia para hadirin ke Auditorium Kompleks E Putrajaya pada kali ini. Ramadan Karim penuh rahmat. Masjid dan surau sama di Maghfirah darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madinah binti Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Asmah binti Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Datuk Muhlis bin Jaafar, Ketua Pengarah Pengajian Politeknik. Yang berbahagia Datuk Amir bin Makno, Ketua Pengarah Pengajian College Community. Timbalan Ketua Setiausaha, Timbalan Ketua Pengarah, Datuk-datuk, Datin-datin, Ketua Jabatan, Pengarah-pengarah, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana kita dapat berhimpun dalam satu majlis perhimpunan bulanan pada bulan Julai ini, dan setinggi penghargaan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah dapat menganjurkan majlis ini. Saya masih ingat lagi dalam perhimpunan bulanan yang berlangsung pada bulan Jun, ya, di sektor pengajian tinggi. Pada masa itu ketua kita masih bergelaran Datuk Doktor, tapi dalam perhimpunan kali ini beliau mendapat gelaran Tan Sri. Maka dengan ini saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Doktor, walaupun dia merupakan satu penghormatan kepada beliau sebagai seorang penjawat awam, tapi dia merupakan satu penghormatan bagi organisasi kita juga. Satu tepukan untuk beliau. Dan tahniah juga kepada semua yang ada di Dewan ini, ya, kerana dapat bersama-sama dan ramai sekali walaupun esok cuti. Dan pagi tadi merupakan tandingan akhir bola sepak antara Germany dengan Argentina. Dan tahniah kepada penyokong-penyokong Argentina kerana telah berjaya menjadi naib juara dalam tandingan Piala Dunia kali ini. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, hari ini 14 Julai merupakan bulan yang ke-7 dan hari yang ke-6 saya sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Dan dalam tempoh berkenaan, banyak yang telah saya pelajari, banyak yang telah saya alami. Dia merupakan satu pengalaman yang luas, tetapi bukan satu yang luas. Dia merupakan satu yang jelas bagi diri saya sebagai ketua. Pertama sekali sebagai Ketua Pengarah Pelajaran itu sendiri, yang terlibat dalam hal-hal profesional pembangunan pendidikan seperti kurikulum, seperti operasi sekolah, seperti keguruan dan sebagainya. Tetapi juga sebagai Ketua Perkhidmatan, bagaimana kita menangani perkhidmatan keguruan kita supaya dia berada dalam tahap profesionalisme yang tinggi dan di landasan yang betul, dalam etika kerja yang betul. Dan juga sebagai Ketua
pendaftar institusi pendidikan yang ada dalam pendidikan asas kita dan juga sebagai pendaftar kepada guru-guru kita. Saya boleh ibaratkan saya ni sebagai seorang pilot helikopter lah. Dalam saya nak menjalankan misi saya, nak menggunakan helikopter untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan, perlunya ada perancangan-perancangan awal sebelum saya mengemudi helikopter berkenaan. Maklumat-maklumat seperti sejauh mana penyelenggaraan helikopter itu sendiri, bahan api dia, sistem instrumentasi dia sama dalam keadaan yang cekap dan teratur dan efisien. Kemudian saya perlu juga mengetahui laluan-laluan ataupun peta-peta yang ingin saya liputi dalam saya sebagai pilot helikopter. Itu satu. Yang keduanya ialah apabila saya sendiri menjadi pilot helikopter itu dan kita melihat helikopter view yang di bawah itu. Kalau tadi kita lebih pada teknikal, sekarang kita melihat secara keseluruhan dan dari situ kita lihat berbagai-bagai perkara yang kita boleh lihat yang kita tak nampak semasa kita di peringkat persediaan tadi. Di mana berlakunya kelancaran dalam perkara-perkara yang kita lihat daripada atas dan di mana berlakunya sebarang hambatan, rintangan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya dapat membantu saya dalam merancang kedudukan saya sebagai ketua pengarah pelajaran. Jadi pada hari ini, walaupun dia merupakan satu ucapan dan amanat, tetapi saya lebih, kalau boleh, ingin berkongsi pengalaman dan juga berkongsi pengetahuan mengenai kedudukan saya sebagai ketua pengarah pelajaran dan juga harapan-harapan yang saya jangkakan boleh membantu kita sebagai satu organisasi, kita sebagai penjawat dalam organisasi berkenaan boleh bergerak bersama dalam usaha untuk mencapai segala hasrat dan cita-cita kita di Kementerian Pendidikan ini. Semasa saya mula menjadi ketua pengarah pelajaran, saya telah memperkenalkan prinsip kepimpinan dan pengurusan Strong Implementation and Rapid Execution, SIRE. Strong Implementation yang kalau boleh berdasarkan pemanduan sebagai pilot helikopter tadi, pertama sekali dia mesti ada satu proses pemantauan yang rapi terhadap segala kerja-kerja yang perlu kita laksanakan. Yang keduanya, oleh kerana pelaksanaan itu dilaksanakan di berbagai peringkat, maka pada setiap peringkat tu mesti ada orang kata tu pengawal atau regulator dia dan ketua dia untuk menjaga pelaksanaan pada setiap peringkat berkenaan. Dan yang ketiga, dalam strong implementation ni, saya nak memastikan bahawa setiap sasaran yang kita telah tetapkan itu perlu disemak dengan sasaran yang sedang kita jalankan sekarang. Itu yang saya masukkan dengan strong implementation. Manakala rapid execution itu ialah kita memastikan bahawa dalam kita melaksanakan perkara-perkara yang telah dirancangkan tadi itu, perkara-perkara yang telah tersedia ada dalam amalan-amalan kita, arahan-arahan dan peraturan itu mesti sentiasa kemas dan teratur dan cekap untuk dirujuk. Kadang-kala peraturan-peraturan yang ada, kerja-kerja yang amalan yang kita amalkan selama ini itu yang menghambatkan segala tindakan-tindakan yang sepatutnya pantas dilakukan. Tapi yang bagi Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya memperkenalkan konsep strong implementation dan rapid execution ni, dia lebih menekankan kepada the proses kerja itu sendiri. Saya amat betul apabila strong implementation dan rapid execution ini telah dilengkapkan dengan satu lagi tagline, iaitu perlunya melihat hasil daripada strong implementation dan rapid execution ini, iaitu excellent. Excellent merupakan satu sasaran yang utama. Walaupun kita hebat dalam kerja-kerja kita, macam main bola lah, kan? In terms of stamina, 90 minutes kita dah boleh. Lepas tu in terms of tactics, passing, control the ball tu dah ada. Tetapi the ultimate is to score goals within the playing time. Kan? Kalau boleh kita nak elakkan nak score goal masa extra time, not extra time, ataupun elakkan nak menjaringkan gol semasa shootout. Kan? So the ultimate dalam apa kerja kita lakukan ialah mesti kecemerlangan. Kecemerlangan kalau dalam bagi organisasi itu yang kita sebut dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu, kecemerlangan excellent dalam akses kita
excellent dalam equity sistem kita, excellent dalam kualiti pendidikan kita, excellent dalam kualiti pendidikan, excellent dalam perpaduan dalam pendidikan itu, dan excellent dalam delivery. Tetapi yang ingin saya tekankan sini adalah excellent bagi diri kita sendiri itu. Kita sebagai penjawat awam. Kita semua sedar bahawa dalam sistem pendidikan kita, terutama di kementerian ini, di sektor pelajaran khususnya, kita ada dua pejawatan dan perkhidmatan. Satu ialah jawatan dan perkhidmatan pengurusan dan pentadbiran, dan satu lagi ialah pejawatan dan perkhidmatan profesional ataupun keguruan itu sendiri. Dan ini merupakan dua tetapi dalam satu organisasi. Maka dengan itu satu kerjasama antara kedua ini amat perlu dalam usaha kita untuk mencapai kecemerlangan organisasi pembinaan. Bagi saya, bagi setiap individu untuk mencapai kecemerlangan dan seterusnya membantu kecemerlangan organisasi itu, terbentuk dan terbina daripada pertama sekali pengetahuan yang ada di kalangan individu. Yang keduanya ialah kapasiti dan keupayaan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas. Dan yang ketiga ialah komitmen dan usaha yang mereka berikan dalam menjalankan tugas. Tetapi yang penting, yang sama penting, yang keempat ini ialah sepasukan. Jadi izinkan saya untuk berkongsi pandangan berkaitan kerja berpasukan atau teamwork, cooperation dan perkongsian idea sesama bahagian dan pegawai. Semudah mungkin ungkapan bagi saya adalah ke arah meningkat dan memupuk keupayaan bekerjasama dalam satu organisasi. Tuan-tuan dan puan mungkin dah baca buku, banyak buku leadership, kepimpinan dan sebagainya. Dan saya ingin merujuk satu buku yang telah ditulis sejak tahun 80-an lagi, iaitu Cousins and Posner, James Cousins and Barry Posner, yang terbaru pada tahun 2012 mengenai The Leadership Challenge, How to Make Extraordinary Things Happen in Organisation. The keyword sini lah The Leadership Challenge saya nak sebut di sini. Kadang-kadang kita masa peringkat awal dulu, Cousins and Posner, dia bila bercakap pasal leadership tu, dia bercakap pasal person, leaders tu. Tetapi dia cakap mengenai leadership yang lebih menekankan kepada tanggungjawab dan tugas dan budaya kerja suatu organisasi itu. Bezanya ialah leaders comes and go. But dalam dia kata ni, leadership remains constant. Itu beza. Kalau dulu sesuatu organisasi dia punya pergerakan dan pemacuan tu selalunya driven by the personality of the leaders. Tetapi dalam konteks yang baru ni, how to make extraordinary things happen in organisation, dia bercakap kepimpinan tu ada pada semua orang. Saya masih lagi ingat ungkapan-ungkapan yang lama dalam buku-buku cerita seperti bercakap mengenai kepimpinan ni. Bila sesuatu kerajaan atau sistem pemerintahan, bila hilangnya suatu pemimpin tu, dan dalam satu sistem tu dia mengatakan, the king is dead. The shouts, the king is dead. Kemudian akan disambut, long live the king. Maksudnya the present king is dead and long live the new king. Ini berlaku kerana yang menyebut tu ialah bukan pemimpin sendiri, tetapi rakyat tu sendiri. Kerana rakyat tu dah ada kepimpinan masing-masing tu. Atau setengah orang kata the followership lah. Tetapi that's, orang kata tu the tanggungjawab yang telah ada terbina di kalangan mereka. Kadang gagalnya sesuatu organisasi, saya berpesan pada pengetua dia ialah, pengetua kadang dia boleh mengatakan dia hebat di sekolah berkenaan, tetapi bila dia meninggalkan sekolah berkenaan dan dibesara, sekolah berkenaan pun jatuh dari segi prestasi dan pencapaian. Bagi saya, he is a good leader, but he has exercised an average or poor leadership.
Kalau kepimpinan dia hebat, bermakna walaupun dia tidak ada di situ, tetapi peninggalan dia diwarisi oleh mereka yang ada dalam organisasi berkenaan. So bagaimana kita nak memastikan bahawa itu boleh berlaku? Pertama sekali, dalam Cousins and Posner ini, dia mengatakan kita mesti mencipta dan menjelmakan kebolehpercayaan. Iaitu kepercayaan sesama sendiri merupakan asas bagi mendorong ke arah hubungan erat sesama individu dalam sesebuah organisasi. Dan kebolehpercayaan di antara individu akan meningkat kualiti berkomunikasi, menjadikan kejujuran, keikhlasan dalam berkongsi maklumat dan sifat keterbukaan dalam penerimaan idea. Ya. Yang penting di sini ialah the trust yang kita patut wujudkan, perlu ada dalam organisasi. Kalau ada saling mempercayai antara kita, maka walaupun ketua tak ada, tetapi benda tu akan berjalan seperti yang diharapkan dan seperti yang kita lancarkan. Cuba lihat, kalau antara kita tak boleh mempercayai antara satu sama lain. Kalau saya sebagai pengetua dan didapati pekerja saya di bawah saya tidak dapat menjalankan tugas dengan betul, tetapi berlaku penipuan dan pembohongan, maka bila kita ketahui itu berlaku, memang sukar untuk saya untuk mempercayainya sampai bila-bila. Ya? Macam tuan-tuan perempuan, kalau suami itu dah menipu isteri, bila isteri itu tahu suaminya menipu, sampai bila-bila dia susah nak percaya suami dia. Super juga kalau isteri begitu juga. So, memupuk kepercayaan itu penting dalam organisasi. Ya. Yang keduanya ialah berkongsi ilmu pengetahuan dan maklumat. Warga kerja sepatut secara ikhlas berkongsi maklumat dan ilmu pengetahuan. Maklumat perkongsian ini, dan jika dilakukan dengan betul, organisasi akan menjadi lebih kompeten dalam mensasarkan pencapaian kerja. Dan perkongsian maklumat juga membentuk organisasi bergerak ke sasaran yang disasarkan dengan mudah. Dalam hal ini, seorang pemimpin juga perlu jelas berkaitan sesuatu maklumat. Sekiranya kita sebagai pemimpin kurang jelas, janganlah pula kita cuba memberi tekanan atau menyulitkan lagi keadaan untuk pegawai di bawah kita mengambil tindakan. Dan kalau boleh kita mengelakkan penipuan yang palsu lah. Dahlah kita menipu tetapi dia merupakan satu yang palsu. Kita mewujudkan satu unnecessary fear di dalam organisasi. Tapi yang penting situ, maklumat yang ada pada kita sebagai pemimpin perlu disampaikan sebaik mungkin kepada yang ada di bawah kita. Dan saya selalu berpesan kepada pengetua-pengetua dan juga pemimpin-pemimpin daerah, dalam konteks kita nak menyampaikan apa perancangan kita ni, maklumat tu kalau kita sampaikan pertama kali tu memang tak dapat diterima sepenuhnya. Kalau boleh diulang sebanyak 7 kali penyampaian. Ketiga ialah meningkatkan hubungan kerja melalui komunikasi. Apabila kepercayaan tadi terbina, individu akan berkongsi kerja dan bentuk kerjasama yang efektif. Dan ini akan memudahkan untuk membina objektif dan sasaran organisasi. Berdasarkan itu, dalam usaha meningkatkan hubungan kerja, komunikasi menjadi asas utama dalam bentuk hubungan dan jalinan kerja yang baik. Setiap bahagian, setiap sektor, setiap unit sepatutnya menekankan komunikasi yang efektif sesama sendiri dan juga dengan pihak luar supaya mereka dapat disampaikan sebagaimana yang kita harapkan kepada setiap yang ingin kita sampaikan. Saya semasa menjadi pegawai biasa, saya masih ingat lagi, setiap kali saya mewakili ketua-ketua saya sentiasa berpegangkan kepada menyampaikan maklumat melalui minit curai. Apa keputusan-keputusan utama yang disampaikan dalam mesyuarat berkenaan dan apa yang berkaitan dengan organisasi kita dan apa tindakan-tindakan yang perlu disampaikan.
Itu dulu. Tetapi kalau sekarang ni saya lihat dia dah berubah. Di samping menggunakan minit curai, saya lihat dengan menggunakan teknologi, pegawai-pegawai kita sekarang ni dah cepat menghantar melalui SMS dan menggunakan aplikasi-aplikasi, bukan setakat melalui teks saja, tapi disampaikan melalui gambar-gambar juga dan grafik dan sebagainya. Dan ini perlu kita pertingkatkan, cara kita menyampaikan maklumat dengan cepat dan pantas. Yang keempatnya ialah bagaimana kita dapat menyokong bentuk penerimaan. Dalam sesuatu organisasi, penerimaan terhadap sesuatu yang kita harapkan untuk dilakukan oleh orang di bawah kita itu bukan sesuatu yang mudah. Dalam organisasi yang hanya sebelah pihak saja menyediakan maklumat dan sebelah pihak hanya menerima tanpa menawarkan sebarang bentuk maklumat, idea, maka kerjasama yang kita harapkan akan terjejas. Ini disebabkan sebelah pihak akan merasakan sebelah lagi hanya akan mengambil peluang. Sehubungan itu, perkongsian maklumat, idea dan menerima serta memberi pendapat memerlukan nilai penerimaan sesama individu dalam membentuk suasana persekitaran hubungan kerja yang baik. Sesungguhnya membentuk sifat penerimaan ini di antara individu dalam organisasi adalah penting bagi membentuk kestabilan untuk bekerjasama atau membina semangat berpasukan dalam satu organisasi. Dan ini saya merujuk dalam konteks persekolahan kita. Apabila kita nak memastikan sesuatu perancangan kita diterima di peringkat akar umbi, terutama sekali dalam konteks sekolah ni, guru-guru lah. Dan selalunya apabila kita menyampaikan sesuatu yang baru, persepsi dan pandangan itu dah ada di kalangan mereka, dah sentiasa wujud. Oh no, dia kata, ini satu lagi daripada kementerian, satu lagi kerja yang akan disampaikan kepada kita, satu lagi yang beban akan dikenakan kepada kita. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa yang ingin kita sampaikan kepada mereka itu merupakan satu yang perlu dipunyai bersama oleh mereka juga. The ownership tu, nak wujudkan ownership di kalangan mereka. Selagi ownership tu tak ada, penerimaan tu susah nak terima. Dan akan berlaku penafian di samping kita nak wujudkan penerimaan. Dan dia akan sentiasa berada dalam suasana penafian, in the state of denial. Ini tak boleh, itu tak boleh dan sebagainya. Pendekatan yang saya ambil apabila saya turun padang ke sekolah ialah saya tidak mengatakan apa yang guru-guru dah lakukan dalam aktiviti-aktiviti ataupun inisiatif-inisiatif yang ada dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Apa yang saya rasa berkesan saya lakukan ialah saya akan bertanya pada guru bagaimana mereka dapat meningkatkan prestasi pencapaian murid mereka. Itu saja. Dan guru-guru akan menceritakan akan bagaimana dia dapat mengenal pasti siapa yang lemah, siapa yang sederhana, siapa yang cemerlang dan apakah tindakan-tindakan yang boleh mereka lakukan bagi setiap kumpulan berkenaan. Dan kalau kita semak balik apa yang dilakukan oleh guru-guru berkenaan, sebenarnya ada disebut dalam aktiviti-aktiviti dan program-program yang kita sebutkan dalam anjakan-anjakan dan juga trust strategik dalam Pelan Pembangunan Malaysia. Dan kalau kita acknowledge mereka, this is what we want, and they feel the ownership, maka saya rasa the acceptance will be there. Kerana di kalangan teachers ni saya lihat, di samping kita menyampaikan secara, orang kata tu, pendekatan yang kognitif, menyampaikan maklumat dan sebagainya, ini merupakan anjakan, ini falsafah kita dan sebagainya untuk mereka hafal dan faham. Dan di samping kita menyampaikan secara, orang kata tu, the behavioral practices, menunjukkan bagaimana dilakukan dan sebagainya, tetapi untuk memastikan penerimaan itu ada di kalangan guru-guru kita ataupun pekerja-pekerja kita ialah the emotional practices. And we have to touch the emotion. And apa yang berlaku yang di bawah tu bila mereka mengatakan mereka terbeban dan sebagainya ialah dia menyentuh perasaan mereka. Jadi kalau kita masih menekankan mengenai
strategi kognitif kita, strategi behavioris kita, menyampaikan ini yang perlu lakukan, ini yang perlu diketahui, maka selagi itu dia tak akan diterima. Dan yang kelima ialah menstrukturkan objektif kerja secara berpasukan. Dalam kebanyakan organisasi, sering ditekankan kejayaan pencapaian kerja secara individual atau pencapaian yang kompetitif di antara individu. Ganjaran kepada pencapaian juga berdasarkan kepada keupayaan individu. Amalan ini adalah tidak selalunya berkesan. Sepatutnya, pemimpin dan ketua di setiap lapisan dalam suatu organisasi perlu menstrukturkan kerja secara berpasukan. Oleh itu, sekiranya pencapaian kerja itu baik atau sebaliknya, ia merupakan hasil kerja berpasukan dan tidak boleh melihat kebaikan seseorang individu sahaja. Kelebihan menstrukturkan kerja berpasukan memastikan semua individu dalam organisasi memahami bahawa dengan kerja berpasukan, setiap tugasan dan objektif lebih cepat diselesaikan dan dicapai. Ini memang dah disebutkan berkali-kali. Ya, kalau boleh kita memecahkan silo yang ada di kalangan kita. Ya. Dan yang keenam ialah berinteraksi bersemuka. Dalam perkembangan ledakan teknologi yang pesat, interaksi bersemuka mungkin dianggap sebagai cara atau kaedah lama. Walau bagaimanapun, jika dalam sesuatu organisasi telah mempraktikan 5 perkara yang saya sebut tadi, berinteraksi secara bersemuka adalah amat penting. Mengenali dan berhubung dengan seseorang secara bersemuka adalah cara membina kepercayaan dan kolaborasi di antara individu. Pernyataan Wilson Chu, iaitu seorang project manager daripada syarikat Ring Central, antara syarikat yang terbesar di Amerika Syarikat, dia mengatakan, "Until you see someone face, they are not a real person to you. Everyone move comfortable with expressing their ideas because it made the interactions move personal. We each had more than just a name. We also had a face." Jelas bahawa bersemuka merupakan perkara penting dalam kerja berpasukan dan berkongsi kerja. Kadang-kadang saya pun kena berhati-hati juga apabila terlalu sangat bergantung kepada dashboard yang diberikan oleh padu. Pada satu ketika kita perlu juga turun padang juga melihat program dan aktiviti berkenaan dan bertemu dengan program manager dan pelaksana dan ketua inisiatif mengenai inisiatif-inisiatif yang mereka jalankan. Dan daripada bersemuka dan interaksi face to face ini, banyak yang kita boleh pelajari kerana cara kita menyampaikan idea itu berbeza bila kita berdepan. Yang bagi Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dalam 6 perkara tadi, ini memang bila saya berjumpa dengan pagi tadi saya berjumpa dengan seorang lagi pengarah baru yang saya lantik, memang ditekankan, iaitu bagaimana kita nak wujudkan satu ialah kepercayaan tadi, trust, bagaimana kita sentiasa dapat menyampaikan maklumat yang benar dan cara kita berkomunikasi dan cara kita ingin kalau boleh berinteraksi berdepan dengan mereka. Kalau boleh, itu yang dilakukan oleh setiap orang di setiap organisasi, di PPD, di sekolah dan juga di bahagian. Memupuk kerjasama memerlukan asas ciri-ciri yang sebegitu kerana kita tak boleh menjalankan kerja-kerja berkenaan secara bersendirian. Kerjasama merupakan satu kemahiran yang mencetuskan atau menyebab utama badan korporat organisasi, malah juga sehingga ke bilik darjah, supaya kita dapat menyampaikan satu tugas itu dengan efektif dan berkesan. Dan saya juga berpandangan bahawa cabaran utama dalam bantu kerjasama berpasukan ialah bagaimana menjadikan seorang individu itu mengetahui, memahami, sedar bahawa mereka memerlukan individu lain untuk bekerja dengan lebih cemerlang. Dalam tempoh pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah menjadi satu kemestian untuk semua organisasi di sektor pelajaran bergerak ke hadapan.
Untuk itu, setiap pemimpin di semua peringkat perlu sedar akan tanggungjawab untuk menggerakkan organisasi masing-masing ke hadapan. Satu lagi buku yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan ialah daripada Scott Killer and Colin Price, buku yang bertajuk Beyond Performance: How Great Organization Build Ultimate Competitive Advantage. Dalam buku ini menyatakan bahawa untuk melihat sesebuah organisasi menjadi lebih cemerlang dan bergerak ke hadapan, setiap pemimpin mesti ada 5 elemen berikut. Kalau tadi saya bercakap mengenai organisasi, sekarang ini nak melihat pada apa yang perlu ada setiap pemimpin. Pertama sekali, seorang pemimpin yang sentiasa mencari pengertian, meaning. Iaitu setiap pemimpin memerlukan keupayaan untuk memotivasikan diri sendiri, malah mampu memberi motivasi kepada individu dalam organisasi di bawah kepimpinannya. Secara amnya, meaning mencerminkan bahawa seorang pemimpin mencari kepuasan dalam kerja, menghayati bidang tugas dan memahami kekuatan serta kelemahan diri serta organisasi. Dalam bahasa ringkas, mengetahui diri sendiri. Know yourself and know yourself very well. Kita mesti melihat diri kita dulu. Kadang kita sebagai manusia ni, sebagai insan ni, kalau berlaku sebarang musibah, kesilapan, kita elak nak menengok pada diri kita sendiri. Kita cuba mencari kesalahan pihak lain, pihak luar. Sehingga kan dalam bulan puasa ni pun, manusia kalau boleh, kalau dia buat maksiat, salah tu dia akan menyalahkan setan juga. Padahal setan pada bulan puasa ni dah berkurung kan. So we have to look at ourselves dulu. Know yourself. Di mana kelemahan, di mana kekuatan kita. Yang keduanya ialah framing. Tadi meaning dan framing. Iaitu seorang pemimpin untuk bergerak ke hadapan juga memerlukan pengalaman lampau, pandangan luas dan mempunyai fokus dalam bidang tugas. Ciri-ciri ini akan membentuk keyakinan diri, pengalaman serta pengetahuan lampau seseorang pemimpin dan akan menjadi lebih optimis dalam mengetuai organisasi. Kalau tadi know yourself and know yourself well, sekarang ni manage yourself and manage yourself well. Yang ketiga ialah connecting. Dalam sebuah organisasi, hubungan adalah ciri penting. Kelebihan untuk mempunyai hubungan dengan pelbagai stakeholder memberi kelebihan kepada suatu organisasi bergerak ke hadapan. Dan individu dalam setiap organisasi juga memerlukan hubungan supaya individu-individu sebuah organisasi memahami kelainan perspektif dalam sesuatu perkara oleh berlainan individu. Know yourself well, manage yourself well. Yang connecting ialah give yourself and give yourself well. Kalau boleh, apa yang kita ada tu, kita sampaikan kepada pihak yang lain juga, individu-individu yang lain. Yang keempat ialah engaging, bermusyawarah. Kalau tadi kita bagi dan kongsi, tetapi kalau boleh ini lebih luas lagi. Menerima pihak luar ke dalam kita. Tadi kita bagi, ini kita nak mendapat pada pihak luar. Iaitu melambangkan organisasi berani mengambil langkah drastik untuk bergerak ke hadapan. Engaging memberi ruang kepada organisasi menanggung risiko dan mengejar aspirasi secara total. Malah organisasi juga akan bekerja lebih daripada apa yang difikirkan untuk mencapai sasaran. Kadang-kadang dalam kita engaging ni, bila kita dah manage ourselves, kita dah tahu ke mana kekuatan kita, kita tak tahu, orang yang luar tu lebih tahu nilai kita. Seperti leaders tadilah, kan?
Leaders come and go, tetapi the leadership remains tu orang yang luar yang menyambut kepimpinan tu, bukan kita sebagai pemimpin. It's the full message yang luar di situ. And that can be done through engagement. The king is dead, long live the king. It's come from the people, not the leaders themselves yang cakap gitu. Dan yang kelima ni bukan satu yang mudah, energizing. Nak energize orang. Macam kita ni ada pelak lah yang kita nak charge orang, setiap orang bergerak dan charge masuk pelak kat individu dan bagi energi, tenaga dan sebagainya. Di mana pelaksanaan kerja dia memerlukan satu enthusiasm dan komitmen yang gigih dalam sebuah organisasi. Oleh itu, pemimpin perlu mempunyai kemahiran untuk memberi kekuatan, kepercayaan yang seimbang kepada individu dalam organisasi, semangat, fokus, mental, kepuasan merupakan penting kepada setiap individu dalam organisasi bagi membantu organisasi bergerak ke hadapan. Dan ini memang bukan satu yang mudah. Saya pun duk fikir bagaimana saya boleh memberi energi. You have to create that positive vibration. Saya selalu mencakapkan guru bahawa kalau guru-guru mengatakan dalam bilik darjah tu tak ada energi dan merupakan lesu, maka dia pun gagal menjadi seorang guru. Guru sepatutnya boleh menjadikan suasana bilik darjah tu walaupun serba kekurangan, tetapi ada suasana yang orang kata tu yang ada tenaga. That positive vibration tu ada. Dia memberikan sumber tenaga kepada kita. Baiklah, itu 5 perkara yang perlu ada kita, yang ingin saya sampaikan, mudah saja. Pertama, know yourself, ataupun meaning, finding the meaning about siapa sebenarnya kita dalam organisasi. Yang keduanya ialah framing, manage yourself. Yang ketiga ialah connecting, give yourself. Dan yang keempat dan kelima ni saya satukan, find your voice. You have to find your voice. Ini merupakan perkara-perkara yang saya dapat kongsikan kepada yang bahagia Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh, kalau 5 elemen ini sesungguhnya dapat membantu organisasi mencapai sasaran dalam bidang kerja, dan kalau boleh dia juga dapat membentuk hak bersama dan sanggup menghadapi cabaran bagi membawa atau menggerakkan organisasi kita ke hadapan. Sesungguhnya saya amat yakin bahawa warga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam hasrat menggerakkan organisasi masing-masing ke hadapan. Perkara-perkara ini boleh kita, kalau boleh, kalau dapat disampaikan kepada tuan-tuan perempuan dan diterima, gunakanlah. Bukan satu yang sukar pun untuk diketahui. Kalau dia kata setiap individu itu dapat melakukan suatu perubahan dan semuanya bergerak dalam satu yang sama, maka dia akan mewujudkan satu gelombang yang pergerakan perubahan untuk semua. Akhir kata daripada saya dalam konteks organisasi di Kementerian Pendidikan Malaysia ini, saya berpandangan sikap keterbukaan sesama individu, keupayaan untuk bekerjasama serta kebolehan kepimpinan adalah asas penting untuk Kementerian Pendidikan Malaysia bergerak ke hadapan. Sokongan padu dan sikap keterbukaan yang saya terima daripada Yang Bahagia Tan Sri Dr. KSU adalah contoh terbaik. Malah pihak Yang Bahagia Tan Sri Dr. KSU dan saya mempunyai satu jadual mesyuarat penyelarasan dan bagi memastikan semua perkara berkaitan urusan kerja berada di landasan yang betul. Dan budaya kerja sebegini seharusnya berlaku di peringkat bahagian tanpa ada garis sempadan. Perbincangan dan membina hubungan kerja amat perlu supaya kementerian kita bergerak ke hadapan selaras dengan kehendak Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan juga kalau boleh menjayakan tagline kita Sierra Euro. Strong implementation, rapid execution and excellence
goal of organisation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, marilah sama-sama kita berdiri memberikan tepukan yang bergemuruh kepada yang berbahagia Dr. Madinah binti Muhammad PSU TPM atas anugerah yang diterima membawa gelaran Tan Sri.